Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 6 April 2011, negara telah digemparkan dengan satu berita tentang kematian penolong pengarah Kastam Selangor Ahmad Sarbaini berusia 56 tahun ketika kejadian di pejabat SPRM di Jalan Cochrane, Kuala Lumpur dikatakan telah terjatuh dari tingkat 3 bangunan MACC itu. Yang menjadi keraguan orang ramai adalah kejadian tersebut dilaporkan berlaku sama seperti tragedi yang telah menimpa mendiang Teo Beng Hock. Mendiang merupakan seorang pegawai khas kepada Esko Kerajaan Negeri Selangor dan pada 16 Julai 2009 jam 1.30 tengah hari, Teo Beng Hock ditemui mati di bahagian koridor tingkat 5 bangunan Plaza Masalam Shah Alam, dipercayai akibat terjatuh dari tingkat 14 bangunan itu. Kes tersebut menjadi kes mahkamah untuk inkuas kematian sehingga kesaman yang dikemukakan oleh keluarga mendiang bagi mencari keadilan, dan di akhir kes tersebut menyaksikan pihak SPRM dan kerajaan telah diarahkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk membayar RM600,000 sebagai ganti rugi dan kos mahkamah RM60,000 kepada keluarga mendiang selepas mengakui melakukan kecuaian sehingga menyebabkan kematian mendiang. Dalam masa 2 tahun terjadi lagi tragedi yang sama berkait dengan pihak yang sama, iaitu SPRM. Lalu apa yang telah berlaku kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Pada 2 April 2011, Ahmad Sarbaini Muhammad disiasat di atas tuduhan mengambil rasuah berhubung siasatan kes rasuah membabitkan 62 pegawai kastam tetapi dibebaskan di bawah jaminan. SPRM mengatakan yang mangsa pada waktu itu telah mengaku bersalah mengambil rasuah di dalam pengakuannya. Namun awal pagi pada 6 April 2011, mangsa dikatakan sekali lagi datang secara sukarela ke pejabat SPRM itu untuk bertemu pegawai penyiasat dengan tujuan untuk menarik kembali pengakuan bersalah yang telah dibuatnya. Bagaimanapun, pada 1.36 petang hari sama, mangsa telah dijumpai mati di gelanggang badminton di tingkat 1 bangunan MACC. Isteri mangsa Masya Manap berusia 50 tahun ketika kejadian yang mendirikan rumah tangga dengan Ahmad Sarbaini. Hampir 28 tahun bekerja sebagai penyelia di Petronas memberitahu bahawa pegawai SPRM menghubunginya dan memberitahu bahawa suaminya rebah dan telah meninggal dunia tanpa dimaklumkan bahawa suaminya sebenarnya telah jatuh dari tingkat 3 bangunan itu apabila dia pergi ke Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM bersama 4 anak perempuannya untuk membuat pengecaman mayat suaminya. Dia ternampak muka mangsa dalam keadaan mencurigakan, iaitu seperti dihentak ke dinding dan penuh dengan ketulan darah beku. Pada 26 September 2011, Mahkamah Koroner telah memutuskan bahawa tiada unsur jenayah atau penglibatan pihak ketiga dalam kematian Ahmad Sarbaini, iaitu tiada unsur dibunuh atau membunuh diri. Sebaliknya, diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Ini kerana terdapat keterangan yang lebih daripada mencukupi bagi menunjukkan bahawa Ahmad Sarbaini dengan kerelaannya keluar daripada tingkap pantry di tingkat 3 bangunan SPRM itu. Ini termasuk keterangan patologi forensik yang menunjukkan bahawa keadaan di pantry itu tidak mencadangkan berlaku pergelutan, dan begitu juga dengan keterangan yang menunjukkan bahawa semua kecederaan yang dialami mangsa secara konsisten adalah kerana jatuh dari tempat tinggi. Pada 4 April 2014, Masyah dan anaknya Syahril memfailkan saman RM8 juta dengan menamakan SPRM Kerajaan, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Pengarah SPRM Muhammad Yusof Akub dan 5 pegawai lain, iaitu Muhammad Fauzi Hussein, Syekh Niza Khairi, Syekh Muhammad Al-Baskar, Muhammad Rosli Muhammad Saupi dan Kamal Awang Besar sebagai defendant. Dalam pernyataan tuntutannya, Masyah mendakwa kematian suaminya disebabkan dibunuh secara tidak sah oleh defendant sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan yang serius. Seterusnya mengakibatkan kematiannya. Selain mendakwa, defendant melakukan serangan mental dan serangan sentuh terhadap mangsa. Pada 17 Ogos 2015, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak tuntutan saman dikemukakan oleh keluarga mangsa. Hakim Datuk Kamaluddin Mat Said membuat keputusan itu berdasarkan kepada imbangan kebarangkalian selepas meneliti hujah dikemukakan oleh semua pihak. Kamaluddin turut mengarahkan isteri Allahyarham Masyah dan anaknya Syahril Ahmad Sarbaini yang bertindak sebagai plaintiff membayar kos RM10,000 kepada SPRM dan Kerajaan Malaysia sebagai defendant. Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, keluarga mangsa melalui peguam mereka telah membuat rayuan di Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan kemudiannya membenarkan rayuan yang dikemukakan oleh keluarga mangsa untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi pada 17 Ogos 2015 yang menolak saman sivil mereka.
Akhirnya pada 20 Jun 2016, Mahkamah Rayuan memutuskan kecuaian oleh SPRM telah membawa kepada kematian mangsa dan memberi ganjaran RM213,000 sebagai ganti rugi kepada keluarganya. Hakim Datuk Muhammad Zawawi Saleh yang mempengerusikan panel 3 hakim terdiri daripada Hakim Datuk Vernon Ong Lamkiat dan Datuk Abdul Rahman Sebeli memberikan ganjaran ganti rugi itu kepada Balu Ahmad Sarbaini apabila membenarkan saman sivil mereka terhadap SPRM, kerajaan dan 5 individu lain. Ganti rugi itu adalah RM3,000 bagi kos pengebumian, RM10,000 untuk perkabungan dan RM200,000 sebagai ganti rugi teruk. Mahkamah juga memberikan RM20,000 kos guaman kepada keluarga Ahmad Sarbaini bagi prosiding mahkamah di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Di awal prosiding, rakan sekerja Ahmad Sarbaini iaitu Azman Jusoh berusia 48 tahun ketika kejadian memberitahu mahkamah Ahmad Sarbaini pernah menceritakan pengalamannya sewaktu ditahan SPRM ketika disoal siasat berhubung dakwaan rasuah. Azman yang juga penolong kanan pengarah Kastam 2 Negeri Perak berkata Ahmad Sarbaini pernah memberitahu kepadanya bahawa dia diejek, diherdik serta diugut secara psikologi oleh beberapa pegawai SPRM di pejabat SPRM Jalan Cochrane. Mangsa diejek dan diherdik atas sebab memakai seluar uniform Jabatan Kastam dan antara kata-kata pegawai berkenaan adalah dia tidak layak memakai uniform itu atas kesalahan yang dilakukan dan ada juga melakukan provokasi dengan menyanyikan lagu Jabatan Kastam dengan nada mengejek, kata Azman yang juga pasangan beregu Ahmad Sarbaini dalam permainan tenis. Manakala Hakim Muhammad Zawawi berkata terdapat satu arahan dalaman bahawa mana-mana siasatan ke atas suspek mesti dijalankan di tingkat pertama premis SPRM. Dalam kes Ahmad Sarbaini, siasatan telah dijalankan di dalam sebuah bilik di tingkat 3 bangunan itu. Hakim juga berkata terdapat arahan bahawa Ahmad Sarbaini yang telah pergi ke pejabat SPRM berhubung dengan kes rasuah perlu dikawal pada setiap masa bagi mengelakkan kemungkinan berlakunya sesuatu yang buruk kepada suspek. Hakim Muhammad Zawawi juga memutuskan bahawa Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur adalah silap apabila ia menolak tuntutan sivil yang dibawa oleh keluarga Ahmad Sarbaini. Di luar mahkamah, Masyah yang kelihatan menangis dan berkata, "Alhamdulillah, syukur dan biar arwah tenang di sana." Peguamnya, Razlan Hadri Zulkifli berkata, saman itu diusahakan bukan untuk wang tetapi demi keadilan. Sebelum ini, Masyah Manap terpanggil untuk menyanggah spekulasi peguam SPRM ketika itu, Muhammad Syafi'i Abdullah, bahawa suaminya cuba melarikan diri sedangkan suaminya sukarela ke pejabat tersebut dan bukannya ditahan. Dia bebas untuk keluar dan tidak perlu melarikan diri melalui tingkap seperti yang didakwa oleh pihak SPRM. Yang menambahkan lagi duka citanya ialah propaganda yang digunakan oleh SPRM untuk menghebarkan keburukan orang-orang yang belum lagi terbukti bersalah. Sebaliknya, apabila sesuatu perkara membabitkan kecacatan, kecuaian dan keburukan SPRM, maklumat tersebut seolah-olah cuba disembunyikan atau dipadamkan daripada pengetahuan awam. Selain itu, Maziah Manap yang beberapa kali menghadiri inkues kematian suaminya sebelum ini berkata dirinya terkeliru dengan kenyataan yang berbeza daripada sesetengah pihak. Misalnya, pengarah wilayah Persekutuan SPRM pernah memberitahunya bahawa suaminya rebah namun berkata suaminya jatuh ketika di mahkamah. Masyah tidak mempunyai bukti kerana dia diberitahu melalui panggilan telefon dan bukannya pesanan ringkas. Ini adalah kes berprofil tinggi kedua yang membabitkan pihak SPRM. Adakah ketegasan yang mereka perlihatkan adalah untuk menegakkan keadilan ataupun sebaliknya? Yang pasti, 2 nyawa telah terkorban. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Ahmad Sarbaini. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.